Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan perlawanan kelayakan peringkat kumpulan Euro 2024 yang berlangsung pada awal pagi tadi. Kumpulan C, North Macedonia seri 1-1 dengan pasukan England. Ukraine seri tanpa jaringan dengan pasukan Itali. Kumpulan E, Albania seri 0-0 dengan pasukan Faroe Island. Republik Czech menang 3-0 ke atas pasukan Moldova. Kumpulan H, Northern Ireland menang 2-0 ke atas pasukan Denmark. San Marino tewas 1-2 di tangan pasukan Finland. Slovenia menang tipis 2-1 ke atas pasukan Kazakhstan. Itali sahkan tempat ke Euro 2024. Itali akhirnya berjaya mengesahkan tempat mereka untuk ke kejohanan Euro 2024 yang akan berlangsung di Jerman selepas mencatatkan keputusan seri tanpa jaringan dengan pasukan Ukraine pada awal pagi tadi. Keputusan tersebut sudah memadai buat anak buah Luciano Spalletti kerana mereka berjaya mengatasi pasukan Ukraine melalui perbezaan jaringan yang agak ketara. Nasib pula tidak menyebelahi pasukan Ukraine yang sangat-sangat memerlukan kemenangan untuk membolehkan mereka layak ke Jerman nanti. Itali perlu berterima kasih kepada penjaga gol mereka iaitu Gianluigi Donnarumma yang berupaya menidakkan beberapa percubaan membahaya daripada pasukan Ukraine. Itali akan mengiringi pasukan Inggeris yang sudah pun layak lebih awal lagi, dan walaupun hanya mencatatkan keputusan seri 1-1 dengan pasukan North Macedonia, ianya tidak langsung memberikan apa-apa perubahan terhadap pendahulu kumulasi itu. Mohamed Salah kena serang. Pemain sayap pasukan Liverpool, Mohamed Salah, diserang oleh penceroboh padang semasa lewat perlawanan ketika mereka menang 2-0 ke atas pasukan Sierra Leone semalam. Salah bagaimanapun sempat dilindungi oleh pasukan tentera yang mengawal stadium berkenaan bagi mengelakkan kejadian yang tidak diingini berlaku. Salah pada mulanya didatangi oleh seorang peminat yang memakai jersey Liverpool, dipercayai untuk bersalam dengannya, tetapi keadaan menjadi semakin tidak terkawal selepas lebih ramai yang menyebut masuk untuk berjumpa dengan pemain beraksi di EPL itu. Salah terpaksa diiringi keluar oleh pasukan tentera untuk memastikan dia tidak diapa-apakan oleh mereka yang menceroboh kawasan padang itu. Menurut satu kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Vice Presiden Egypt iaitu Khalid Al-Dirandali, beliau tidak merasakan yang mereka mahu mencederakan Salah, sebaliknya hanya mahu berjumpa secara berdepan dengan pemain itu, dan dia faham dengan tindakan diambil oleh pasukan tentera itu hanyalah sebagai langkah keselamatan. Salah menjadikan 4 gol ketika mereka menang 6-0 ke atas pasukan Djibouti tempoh hari, akan kembali bersama dengan pasukan Liverpool untuk menentang pasukan City pada hari Sabtu nanti. Warren Zaïre-Emery sah diketepikan sehingga 2024. Bintang muda pasukan kebangsaan Perancis dan juga pasukan Paris Saint-Germain yang baru berusia 17 tahun, Warren Zaïre-Emery, sah akan disisihkan sehingga tahun 2024 nanti selepas mengalami kecederaan buku lali ketika Perancis berpesta gol menang 14-0 ke atas pasukan Gibraltar beberapa hari yang lalu. Dia dilaporkan mengalami keretakan pada bahagian buku lalinya dan akan menjalani proses pemulihan bersama dengan pasukan perubatan PSG nanti. Dia berjaya menembusi kesebelasan utama pasukan PSG ketika baru berusia 16 tahun di bawah pengurus baru mereka iaitu Luis Enrique, dan lebih menarik lagi, dia telah dipanggil untuk mewakili skuad senior Perancis untuk menghadapi pusingan kelayakan Euro 2024. Dia bakal terlepas dua perlawanan krusial pasukan PSG iaitu ketika menentang pasukan Newcastle dan juga pasukan Borussia Dortmund dalam Liga Juara-Juara Eropah untuk memastikan mereka layak ke pusingan seterusnya nanti. Andy Robertson tidak mahu tergesa-gesa kembali bermain untuk pasukan Liverpool. Pemain pertahanan kiri pasukan Liverpool, Andy Robertson, tidak mahu tergesa-gesa kembali beraksi dengan pasukannya itu selepas mengalami kecederaan bahu semasa mewakili pasukan Scotland pada bulan lalu. Pemain yang berusia 29 tahun itu telah menjalani pembedahan bagi memulihkan masalah kecederaan bahunya itu untuk mengelakkan masalah yang sama berulang di kemudian hari. Ketiadanya pada ketika ini terpaksa digantikan oleh Kostas Tsimikas dan juga Joe Gomez yang diberikan peluang untuk beraksi di bahagian tersebut. Menurutnya lagi, dia tidak mahu meletakkan garis masa baginya untuk kembali bersama dengan pasukan kerana dia mahu kecederaannya itu sembuh sepenuhnya secara perlahan-lahan. Kostas Tsimikas yang menggantikan tempatnya pada ketika ini telah berjaya memberikan 2 assist ketika mereka menang ke atas pasukan Brentford tempoh hari. Gavi akan jalani pembedahan secepat mungkin. Pemain muda Barcelona dan juga Spanyol, Gavi yang mengalami kecederaan ACL ketika menentang pasukan Georgia pada awal pagi semalam, akan menjalani pembedahan secepat mungkin. Perkara ini disahkan sendiri oleh pihak Barcelona yang mengeluarkan laporan mengatakan pemain tersebut telah mengalami koyakan sepenuhnya pada antara krusial ligamen ataupun ACL pada lutut kanannya
yang juga mengakibatkan kecederaan pada lateral meniskusnya. Kehilangan Gavi sudah semestinya memeningkan kepala Xavi yang sudah kehilangan beberapa tonggak utama untuk mengharungi kempen La Liga dan juga UCL yang semakin mencabar nanti. Luis de la Fuente yang juga pengurus pasukan Spanyol menyifatkan kejadian yang menimpa Gavi itu sebagai terlalu malang baginya. Dia juga berasa kemenangan mereka ke atas Georgia itu pun sebagai satu yang terlalu mahal untuk dibayar selepas kehilangan pemain tersebut. Jan Vertonghen tidak berminat untuk jadi jurulatih. Pemain antara bahasa Belgium dan juga bekas pertahanan pasukan Spurs, Jan Vertonghen, berkata dia tidak berminat untuk meneruskan karier dalam bola sepaknya sebagai seorang jurulatih suatu hari nanti. Dia lebih berminat untuk melakukan pelaburan dan hanya mahu bertindak dalam pihak pengurusan sahaja. Dia mempunyai lesen kelas A FIFA yang diambilnya sekadar mahu memahami lebih mendalam peranan dan cara bekerja sebagai seorang jurulatih di tepi padang. Dia juga tidak merasakan yang dia mampu untuk menangani masalah yang berlaku dalam dressing room kerana dia tahu setakat mana kemampuan yang dia ada. Dia lebih gemar melakukan pelaburan terhadap mana-mana bidang sukan yang memerlukan dana daripada segi pembangunan sukan mereka dan bergerak sebagai salah seorang board of director berperanan lebih luas. Vertonghen yang kini sudah pun berusia 36 tahun dilihat sedang kembali menikmati kerjanya bersama dengan pasukan Anderlecht selepas mengharungi musim yang mencabar sebelum itu. Benjamin Mendy mahu saman pasukan Manchester City. Bekas pemain pertahanan pasukan Manchester City, Benjamin Mendy, telah memfailkan saman terhadap bekas pasukannya itu yang dikatakan gagal untuk membayar gajinya seperti mana telah dipersetujui dalam kontrak mereka. Mendy yang berusia 29 tahun yang disabitkan kesalahan seksual sebelum ini didapati tidak bersalah terhadap 6 pertuduhan yang dikenakan terhadapnya. Pihak Manchester City pula menggantung Mendy sejak Ogos 2021 sebelum berhenti membayar gajinya pada bulan berikutnya. Pemain tersebut akhirnya menyertai pasukan Lorient selepas kontraknya tamat bersama pasukan City pada musim panas yang lalu. Menurut daripada Nick DeMarco Casey yang juga badan perundingan mewakili Mendy berkata, mereka akan melakukan tuntutan pembayaran gaji melalui tribunal pekerjaan. Tuntutan tersebut dianggarkan bernilai lebih daripada beberapa juta pound. Andre Onana akan kembali bermain. Manchester United menerima kabar gembira apabila penjaga gol utama mereka, Andre Onana, akan kembali bersama dengan pasukan semula. Dia dikatakan telah mengalami kecederaan semasa bermain bersama dengan pasukan negaranya, iaitu pasukan Cameroon. Dilihat berpeluang untuk berhasil dengan pasukan United dalam perlawanan penting menentang pasukan Everton hujung minggu nanti. Perkara ini sudah pasti melegakan sedikit hati pengurus mereka, iaitu Erik ten Hag, yang terpaksa mengharungi saat getah di mana ramai pemain mereka dalam kesebelasan utamanya terpaksa direhatkan akibat masalah kecederaan. Onana sebelum ini dikeluarkan semasa pasukannya menentang pasukan Mauritius dan direhatkan separuhnya ketika menentang pasukan Libya. Dijangka akan kembali cergas semula. Ten Hag bagaimanapun masih mempunyai pilihan kedua iaitu Alta Ben Yedder yang baru saja mereka dapatkan pada musim panas lalu daripada pasukan Fenerbahce dengan harga 4.3 juta pound. Liverpool mahu tukar Luis Diaz dengan Rafinha. Liverpool dilaporkan bersedia untuk melakukan pertukaran pemain untuk mereka cuba dapatkan Rafinha daripada pasukan Barcelona. Mereka meletakkan nama Luis Diaz dalam senarai itu yang juga merupakan peminat Barcelona sejak daripada kecil lagi. Barcelona bagaimanapun lebih tertumpu kepada pemain pasukan Spurs iaitu Cristiano Romero yang mahu mereka dapatkan sebagai centre back yang baru dalam pasukan. Arsenal hidupkan peluang untuk dapatkan Charles di Ketelare. Arsenal dilaporkan kembali menghidupkan peluang mereka untuk cuba mendapatkan pemain daripada AC Milan yang kini bermain secara pinjaman di pasukan Atalanta, iaitu Charles di Ketelare. Mereka bagaimanapun terpaksa berdepan dengan cabaran daripada pasukan Manchester United. Chelsea tidak akan tergesa-gesa untuk dapatkan penyerang baru. Chelsea yang sebelum ini kelihatan terdesak untuk mendapatkan penyerang baru, kini menukar fikiran kerana tidak mahu tergesa-gesa untuk cuba mendapatkan penyerang baru pada bulan Januari nanti. Mereka juga berkemungkinan akan menarik diri daripada saingan untuk mendapatkan Ivan Toney yang dianggarkan bernilai lebih daripada 100 juta pound pada ketika ini. Pep Guardiola tidak mahu lepaskan Calvin Phillips kepada kelab domestik. Pengurus pasukan Manchester City, Pep Guardiola, tidak mahu melepaskan pemain tengah mereka iaitu Calvin Phillips kepada kelab dalam Liga Perdana Inggeris, lebih-lebih lagi kepada pasukan Liverpool. Dia lebih rela untuk melihat pemain itu dihantar keluar untuk bermain dengan pasukan di luar EPL seperti di La Liga ataupun Serie A. Leroy Sané jadi rebutan kelab gerasi Eropah. Leroy Sané yang sebelum ini dikaitkan dengan pasukan Liverpool dan juga pasukan Manchester City, kini dikaitkan pula dengan dua kelab gergasi La Liga, iaitu pasukan Barcelona dan juga pasukan Real Madrid. Real Madrid rancang bawa masuk pemain baru pada bulan Januari nanti.
Real Madrid merancang untuk membawa masuk pemain baru pada bulan Januari nanti bagi menggantikan Vinicius Junior sedang mengalami kecederaan pada ketika ini. Mereka juga sedang mempertimbangkan untuk cuba mendapatkan Timo Werner daripada pasukan Leipzig. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.